Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam channel Sunnah Rasul. Dalam episod kali ini saya akan recap kembali tentang golongan kanan, golongan kiri dan sabiqun as-sabiqun. Dari jadual yang saya dah prepare dari siri yang lepas, dalam surah Al-Waqiah ada golongan kanan, golongan kiri dan golongan sabiqun. Dalam surah Asy-Syu'ara ada Musa, Firaun dan golongan yang lain. Dalam surah Al-Waqiah ada dua golongan yang positif dan dalam surah Asy-Syu'ara ada satu golongan yang positif dan dua golongan yang negatif. Secara kasarnya kita akan nampak ada perbezaan ataupun ada kontra di antara surah Al-Waqiah dan surah Asy-Syu'ara. Tapi mari kita semak surah Yunus, surah yang ke-10, ayat yang ke-90. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tentera kerana hendak menganiaya dan menindas, hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam dan berkatalah dia, saya percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Saya pernah ulas dalam episod yang lalu, episod sebelum-sebelum ni tentang ayat ini. Jikalau kita cek dari sudut bahasa Arab, wa ana minal muslimin, bermaksud saya termasuk dalam golongan orang yang berserah diri ataupun muslim. Bila dikata termasuk tu bermaksud dia adalah orang yang terkemudian. Mengapa saya mengatakan Fir'aun ni terkemudian muslim? Kerana dalam surah yang ke-6, surah Al-An'am ayat 163, kita boleh cek bahasa Arab dia. Wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Awwalul muslimin. Kalau perkataan awwalul muslimin bermaksud orang yang paling awal menyerahkan diri kepada Allah. Baik, saya ingin sambung kembali penjelasan tentang Fir'aun tadi. Dalam ayat 90 tadi, Fir'aun tu akhirnya mengaku sebagai muslim, ataupun dalam bahasa Arab dia wa ana minal muslimin. Tapi bila kita semak ayat yang ke-92, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Jika kita semak bahasa Arab dia, ada perkataan khalfaka ayat. Dalam terjemahan Al-Quran ni dia tidak terjemahkan perkataan khalfaka ayat, tapi dia cuma tulis pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Sebenarnya perkataan khalfaka bermaksud pengganti kamu, ayat bermaksud tanda. Di sini saya lampirkan terjemahan by words ataupun perkataan. Oleh itu, hari ini kami akan menyelamatkan kamu dalam tubuh, ataupun dalam bahasa Arab dia bibadanika, supaya kamu menjadi orang-orang yang menggantikan kamu sebagai tanda. Khalfaka ayat. Dalam pemahaman orang hari ini, yang menyelamatkan badan kamu tu ataupun badan Fir'aun tu digambarkan sebagai mumia, tapi sebenarnya tidak ada keperluan di dalam Al-Quran untuk menceritakan tentang mumia Fir'aun. Tapi perkataan badan itu sebenarnya menceritakan tentang struktur Fir'aun. Kerana Fir'aun ada pengikut-pengikutnya, dia ada strukturnya sendiri. Biasanya dalam cerita Fir'aun dia akan ceritakan sekali tentang tentera. Ini yang sebenarnya diceritakan tentang badan, iaitu struktur pemerintahan Fir'aun. Selepas ni saya akan menunjukkan dalam grafik apa yang dikatakan sebagai badan itu. Saya ingin sambung sikit perkataan dalam ayat tadi. Khalfaka ayat bermaksud orang-orang yang menjadi pengganti kepada Fir'aun itu sebagai tanda. Sebagaimana para rasul ada penggantinya yang kita panggil sebagai khalifah, begitu juga Fir'aun ada juga penggantinya. Mari kita semak balik surah Al-Waqiah dan saya terjemahkan dalam bentuk grafik yang saudara boleh lihat sendiri. Sabiqun as-sabiqun, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah, berada dalam jannah kenikmatan. Kalau dalam cerita surah Asy-Syu'ara sebelum ini, Fir'aun yang lebih dahulu duduk dalam jannah,
Kemudian Fir'aun dikeluarkan dari Jannah dan Bani Israel menggantikan tempat Fir'aun. Dan segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, bermaksud ada sabiqun awalun, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian, ada sabiqun akhirun. Tidak perlu lagi bagi saya untuk menjelaskan apa yang dikatakan sebagai sabiqun awalun dan juga sabiqun akhirun. Tapi daripada segi struktur kita boleh tengok dalam grafik ni. Pada peringkat awal, Fir'aun menduduki di Jannah, kemudian digantikan oleh Bani Israel. Bani Israel menjadi golongan sabiqun. Kemudian Fir'aun menjadi tangan kanan ataupun golongan kanan. Kemudian ada satu lagi golongan yang kemudian itu menjadi golongan kiri. So, selepas Fir'aun mengaku Muslim, dia akan menjadi golongan kanan. Bermaksud apa yang ditulis dalam surah Asy-Syu'ara itu betul. Sebenarnya ada dua golongan yang positif dan satu golongan yang negatif. Iaitu golongan lain seperti mana yang ditulis dalam surah Asy-Syu'ara menjadi golongan kiri ataupun tangan kiri. Mari kita lihat struktur ini. Kalau kita tengok yang atas ni, sabiqun didekatkan kepada Allah. So sabiqun tu ada dua, sabiqun awal dengan sabiqun akhir. Sabiqun ni sebenarnya ialah Bani Israel seperti mana yang ditulis dalam surah Asy-Syu'ara. Tapi kalau cerita tentang rasul-rasul lain, sabiqun ialah pengikut rasul pada zaman itu. Dan sebenarnya ini adalah tanda sebab asalnya sabiqun ni daripada struktur yang bawah kemudian dinaikkan ke Jannah, ataupun dalam surah Waqi'ah ni ditulis didekatkan kepada Allah. Dan kemudian golongan kanan ni asalnya dia dari Jannah. Kita semak surah Asy-Syu'ara tu, Fir'aun itu asal dari Jannah dan kemudian dia diturunkan. So apabila Fir'aun itu diturunkan dan dia menempati struktur yang bawah, itu sebenarnya adalah tanda bahawa peristiwa tentang Fir'aun itu telah terjadi. Dan peristiwa penukaran ni sebenarnya juga terjadi kepada rasul-rasul yang lain, tetapi saya tidak sempat untuk menceritakan tentang rasul-rasul yang lain dalam satu episod yang sama. Kerana kebanyakan cerita rasul-rasul dia menceritakan dalam bahasa-bahasa perumpamaan dan juga dalam bahasa mutasyabihat. Kalau kita tengok cerita tentang Nabi Adam sendiri pun pernah dikeluarkan dari syurga. Tapi adakah kita nak mengatakan Nabi Adam juga sebenarnya dia menggenapi cerita tentang Fir'aun? Cerita Nabi Adam dan Hawa yang dikeluarkan dari syurga. Hawa tu sebenarnya bukan merujuk kepada jasad seorang perempuan, tapi sebenarnya dia merujuk kepada pengikut kepada Nabi Adam ataupun umatnya. Mari kita tengok balik surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-67. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar. Tanda yang besar tu bermaksud adalah penukaran Fir'aun dari Jannah ke bawah dan juga golongan sabiqun yang dari bawah naikkan ke atas. Tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Walaupun mereka dinampakkan peristiwa tentang penukaran itu, tetapi masih ada lagi yang tidak percaya kepada Nabi Musa. Orang yang tidak percaya kepada Nabi Musa ataupun orang yang tidak mahu aslim, itu dipanggil sebagai golongan kiri. Saya akan menghentikan dulu cerita tentang ketiga golongan ini di dalam Al-Quran. Saya ingin komen sedikit tentang apa yang terjadi kepada negara kita pada akhir-akhir ini. Pada beberapa bulan yang lalu kita digemparkan dengan penukaran kerajaan, tetapi sekarang kita digemparkan pula dengan kes coronavirus ataupun COVID-19. Mari kita lihat surah yang ke-42, surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sebenarnya saya ingin menjelaskan bahawa virus ini sebenarnya datang daripada lab. Ini adalah ciptaan manusia. Jikalau manusia itu sendiri tidak memusnahkan alam, siapa lagi nak buat? Bagi saya, virus ini sebenarnya adalah senjata peperangan.
kemungkinan ada sesuatu yang terjadi dengan blok timur dan blok barat. Mari kita lihat surah 64, surah At-Taghabun, ayat yang ke-11. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ya, walaupun virus itu adalah hasilnya daripada lab, tetapi jika virus itu tidak diizinkan oleh Allah untuk membunuh manusia, maka perkara itu tidak akan terjadi. Tapi dalam cerita sekarang, Allah telah mengizinkan bahawa virus itu akan menyebabkan apa yang kita alami sekarang ini. Tapi kalau kita tengok balik ayat itu, tidak ada suatu musibah yang akan menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jika suatu musibah itu berlaku, maka kita kena faham, satunya dia akan berlaku kerana izin Allah. Yang keduanya, ini yang tricky sikit. Bila Allah mengizinkan sesuatu berlaku, itu bermaksud ada sesuatu yang Allah inginkan daripada berlakunya perkara tersebut. Daripada kes COVID-19 ni, mari kita fikir apa sebenarnya yang Allah mahukan daripada kesan virus ini. Bagi saya, jikalau Allah hendak meruntuhkan sistem ciptaan manusia yang berkuasa di atas muka bumi ini pada hari ini, bagi saya efek virus ini sebenarnya salah satu bantuan untuk merosakkan sistem yang ada sekarang, dan mungkin pada satu hari nanti akan diizinkan satu sistem yang baru yang akan terjadi. Jikalau ini apa yang Allah inginkan daripada kesan virus tersebut, saya rasa sebagai seorang yang terlibat dalam pengkajian Al-Quran beberapa tahun ini, saya rasa saya harus percaya bahawa satu hari nanti sistem yang berlaku sekarang di atas muka bumi ini tidak akan bertahan lama lagi. Dan bagi saya, virus ini adalah trigger. Jika virus ini berlarutan dalam satu jangka masa yang lebih panjang, saya assume kemungkinan perang antara bangsa-bangsa di dunia ini akan terjadi. Terutama sekali bangsa-bangsa yang besar seperti bangsa Eropah dan juga bangsa Cina. Saya ingin kongsikan surah Rom, surah yang ke-30. Di sini kita boleh lihat suatu masa dahulu Rom pernah dikalahkan. Dan beberapa tahun selepas itu Rom dimenangkan. Jika ditakdirkan dalam masa 2-3 tahun ini sesuatu akan terjadi, iaitu Rom yang telah dikalahkan ataupun kita panggil sekarang sebagai Itali, dia kembali untuk counter ataupun membalas kembali serangan virus ini. Dan jika perkara itu benar-benar berlaku, pada pendapat saya, hari kiamat itu sudah hampir dekat. Jika kita baca ayat yang keempat, dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah, dan di hari itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Kenapa saya mengatakan orang-orang beriman bergembira? Kerana tidak ada perkara lain yang menggembirakan orang-orang beriman selain daripada berita tentang kiamat.